What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. So, masih lagi tak habis tentang isu BKP ni. Setelah semalam ada pengumuman ataupun statement yang dikeluarkan oleh BSN yang mengatakan kata proses penunaian ditangguhkan pula. Macam-macam isu lah. Ada yang kata menumpang kereta kawan pergi ke BSN, lepas tu balik tak pasal-pasal, tak ada apa-apa kan. Tak dapat nak bayar lah kawan kan, sebab menumpang dan sebagainya. So, macam-macam isu lah dalam hal ini. Tapi Alhamdulillah hari ni kalau aku pergi ke bkp.hasil.gov.my, ada scrolling text tu, ada maklumkan 28 Oktober. So benda ni dah dibolehkan untuk korang kata teruskan untuk proses penunaian di BSN berhampiran dengan tempat tinggal korang. So tapi isunya bukan aku nak kaitkan ni juga, tetapi nak fokus kepada kriteria kelayakan. Aku bagi tahulah kelayakan yang masih lagi orang kurang faham dalam hal ini. Okey, yang mungkin ada di antara korang ada katakan dekat ruang komen LSJNM kan, sebab apa dia baru postkan tentang isu ni. Okey, kalau tengok gambar ini, bantuan kehilangan pendapatan BKP, dia kata apakah kriteria kelayakan. Sebenarnya dah ada dalam soalan lazim, tapi tak ramai orang baca kot. Okey, so maybe melalui infografik ini barulah orang faham. Tapi mungkin ada orang tak faham. Aku dua-dua tu salah satu aku ada. Okey, dia bukannya salah satu dia ada, dia kena dua-dua ada. Itu je. Okey, kalau kita tengok syarat kelayakan dulu, okey, dia kata dia akan semak silang daripada data 2021, Januari 2021. Tak ada lagi kriteria lain yang dimaklumkan. Tapi bila dah ada isu ni, dah keluar dia punya infografik ini ataupun soalan lazim, maka ramai orang tak puas hati. Dan untuk pengetahuan korang, bantuan kehilangan pendapatan ni diwujudkan atas sebab pandemik waktu ketika itu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu sebagai Perdana Menteri yang dulu. Okey, so sebab itulah diwujudkan atas faktor yang diambil masa dan situasi yang diumumkan ketika itu. Dan kalau kita tengok kriteria dia, kalau kita fahamkan betul-betul, yang pertama mempunyai caruman KWSP ataupun perkeso sekurang-kurangnya 6 bulan pada tahun 2020. Okey, di sini aku nak jelaskan secara terperinci. Kalau kita tengok dekat sini, tahun 2020, kita tengok kriteria yang benar dibagi tahu mempunyai caruman KWSP atau perkeso. Dia akan semak sama ada KWSP ada ataupun perkeso ada. Okey, ini wajib. Dan juga sekurang-kurangnya 6 bulan pada tahun 2020. Dia tak maklumkan 6 bulan berturut-turut. Dia hanya mengatakan 6 bulan sahaja. Maksud di sini, korang pernah bekerja pada tahun 2020 pada bulan Januari, Februari, March. Lepas itu korang terberhenti kat situ dan korang sambung pula. Maybe korang sambung bulan Jun, Julai, Ogos. So 3 bulan. Maksudnya at least sekurang-kurangnya 6 bulan korang ada mencarum dengan KWSP ataupun ada dengan perkeso. Di situlah dia ada buat semakan. Tiada caruman KWSP ataupun perkeso selama 3 bulan berturut-turut pada bulan April, Mei dan Jun 2021. So tadi kita tengok belah sini guys, okey, 2020. Berbeza dengan kriteria kedua. Tengok pada tahun 2021 pula. Tiada caruman KWSP ataupun perkeso selama 3 bulan berturut-turut pada bulan April, Mei, Jun berturut-turut. Maksudnya April, Mei, Jun 3 bulan turut-turut memang langsung tak pernah mencarum. Maka inilah kriteria yang kedua layak untuk BKP. Dan dia tak maklumkan 3 bulan sekurang-kurangnya. Berbeza. So antara ni dia akan check. So ini membuktikan salah seorang yang betul-betul kehilangan pendapatan. Sebab itu aku bagi tahu korang, dia tak ada permohonan baru. Okey, tak ada permohonan baru dan dia nak orang kata trace ataupun track dengan cara yang senang untuk memastikan data dah ada dah. So dia buat semak terus diagihkan bagi macam tu. Okey, dan mungkin ada juga orang di antara korang pun ungkitkan tak semuanya yang bekerja sendiri ada orang kata KWSP, KESO dan sebagainya kan. Yang mana benda ini pun akan diisytiharkan melalui Belanjawan 2022 nanti. Okey, iaitu esok oleh Tengku Zafrul. Okey, ada sedikit sebanyak mereka ni akan dapat bantuan. Sebab apa? Tengku Zafrul sendiri pun dalam video aku sebelum ni pun dia ada hint-hint kan, dan dia bagi tahu dia akan bantu juga.
Dia akan bantu juga golongan-golongan begini. So korang stay tune sahaja dan bersabar. InsyaAllah ada. So sekali lagi guys, bila korang buat semakan, tiada rekod itu, dia sama macam BKC. Okay, macam aku pun tak dapat BKC sebelum ni. So bila dah buat semakan, dia kata dah tak ada rekod. Okay, tak ada terima ni. Okay, dan sama juga dengan BKP, tiada rekod. So bermaksud korang tak dapat, okay, ataupun tak lulus. Dia tak naklah guna perkataan tak lulus tu. Dia kata tiada rekod sahaja. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ni. Diharap sedikit sebanyak memberi info dengan penjelasan daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.